Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Salawatullahi wa salamuhu ala an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Al-Fadil Tuan Pengurusi Majlis Ceramah kita pada malam ini, yang saya hormati pengurusi serta barisan kepimpinan Surau Al-Aziz, barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu dan bapa-bapa, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Seingat saya hampir 3 tahun lebih saya tidak pernah menyampaikan kuliah di sekitar Putrajaya ni. Saya ingat selepas pilihan raya 2018 ada sekali saya datang sekali. Surau mana saya tak ingat dah. Lepas tu saya dah tak dipanggil hampir tak sampai 3 tahun, 2 tahun lebih saya tak pernah sampai ke Putrajaya ni tuan-tuan. Tak tahu pasal apa. Mungkin masa tu melawan kuat sangat ke, lantang terlebih ke. Jadi malam ni dapat datang, esok pun ada program di Putrajaya. Seronok tuan-tuan tengok Putrajaya lama-lama sekali. Kalau kerap sangat pun nampak semak jugalah. Lama-lama sekali boleh sampai Putrajaya ni, alhamdulillah lah. Jadi jazakallah. Jadi malam ni tajuk yang diberikan kepada saya tidak ada kena mengena dengan ahli politik nak menghadap agung pada hari Selasa ni tuan-tuan. Nak sembang isu tu lepas insya lagi. Sembang luar sana. Malam ni mereka nak suruh bercakap tentang menyelusuri kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak mulakan pertemuan kita, masa kita pun tak panjang tuan-tuan. Mereka kata ustaz kena cakap dalam sejam, paling lama pun dimaafkan sehingga jam 9 malam. Kalau lebih pada 9 malam COVID mai. Tuan-tuan, COVID mai. Tuan-tuan boleh faham bahasa saya ni. Saya nak cakap bahasa Putrajaya, saya tak erti. Saya terlibat bahasa Kedah lah tuan-tuan. Saya hantam bahasa Kedah, tuan-tuan faham, tak faham sudah siapa suruh panggil kan? Jadi kita nak cakap, saya nak mulakan pada malam ini dengan satu doa yang Nabi SAW anjurkan kepada kita untuk membaca. Dan doa ni tuan-tuan Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran. Dan doa ni semua tuan-tuan apa? Menjadi penutup kepada segala doa, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ni semua orang tahu, tetapi ramai orang tak faham. Macam mana tu ustaz kata tadi, ramai orang tahu tetapi tak semua orang faham dengan doa ni. Dia kata pelik ustaz, pelik. Oh, buah apple. Kali pertama saya ceramah start daripada tahun 2003, ceramah dapat buah tuan-tuan di atas meja kuliah. Yang ni lah bid'ah paling besar kot. Alhamdulillah, hebat orang Putrajaya ni. Dapat seorang satu haji no?
Semua dapat. Semua dapat. Hebatlah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak mau main dengar kuliah di surau ni, apa alasan lagi tuan-tuan? Sambil dengar dapat buah anggur, dapat buah apple. Hebat. Kan? Jadi ramai orang dia faham doa, orang ramai tahu doa ni tapi tak faham. Tahu apa dia? Bila Rabbana atina, ramai orang tahu kata doa tu nak habis dah. Tu imam baca doa bukan main panjang. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Dia tak faham apa habuk pun. Dengar Rabbana atina fid dunya. Dia tahu dah. Dia tweet kawan dia. Nak habis lah dia kata. Tetapi maksud yang nak disampaikan oleh Allah, makna yang tersirat dan tersurat yang nak diceritakan oleh Nabi SAW, dalam doa ni kita ramai yang tak faham. Jadi doa inilah yang menjadi tajuk utama yang kita nak bahaskan pada malam ini, menerusi tajuk yang diberikan menyelusuri teladani akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila sebut tentang doa ni ramai orang dia tahu makna. Makna doa ni apa dia? Nak minta kepada Allah kita nak jadi golongan yang terbaik di dunia. Dalam doa ni kita nak minta apa dia ke Allah? Kita nak jadi umat dan hamba yang terbaik di akhirat kelak. Dunia dan akhirat kita nak minta jadi yang terbaik. Ada di kalangan hamba Allah ni tuan-tuan, di dunia ni dia jadi baik, tetapi di akhirat habis. Dia hanya mulia di sudut dunia, kaya, ada pangkat, ada jawatan, ada kedudukan, ada gelaran. Belum tentu kamu mulia di dunia, kamu akan mulia di akhirat kelak. Tuan-tuan. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang panjang, diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang daripada tabi'in. Dia sampai di Madinah. Dia sampai di Madinah dalam rangka dia melakukan ibadah umrah. Seorang tabi'in, saya lupa dah nama tabi'in tu apa dia. Dia sampai di Madinah tuan-tuan, di Masjid Nabawi. Tiba-tiba dia tengok ada satu orang tua yang dikerumuni oleh ramai manusia. Ramai orang dia pergi jumpa. Orang Kedah kata dia pergi serbu, dia pergi terapa jumpa dengan satu orang tua ni. Tabi'in ni dia tengok, siapa dia ni yang hebat sangat ni? Sampai saja orang tua ni tuan-tuan, seorang tua ni yang usianya tua ni, sampai saja di Masjid Nabawi, semua orang pakat pergi dekat dia. Siapa dia orang tua ni? Lalu dia tanya kepada orang ramai, siapa dia tu? Hebat sangat tu. Siapa dia manusia tu? Bila dia sampai semua orang pergi jumpa. Jawab orang ramai, itulah sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Dia tak kenal. Dia tak pernah jumpa. Sampai-sampai dia tengok orang ramai pakat duk terapa pergi sana, ramai orang duk celapak pergi sana. Dia tanya orang ramai, siapa dia tu yang hebat sangat sampai orang pakat pergi? Mereka kata, itulah Abu Hurairah, sahabat Nabi yang di antara sahabat yang banyak dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Bila dia tengok lagu tu, dia terdetik satu dalam hati dia. Dia kata, aku macam mana pun hari ni aku nak jumpa dengan sahabat Abu Hurairah ni. Sahabat Nabi Abu Hurairah ni, macam mana pun hari ni aku nak jumpa dengan dia. Jadi habis orang semua pakat reda. Abu Hurairah semayang 2 rakaat dalam Masjid Nabawi. Dia sandak dekat dinding, dia nak baca Quran. Kawan ni pi, tabi'in ni pi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kenal diri dia apa semua? Ya. Saya nak tanya satu soalan kepada tuan hamba. Abu Hurairah, tabi'in ni kata, saya nak tanya satu soalan. Abu Hurairah kata, ya, ada apa yang aku boleh tolong kamu? Aku nak dengar direct daripada kamu hari ini, wahai Abu Hurairah, satu hadis Nabi yang Nabi pernah cerita kepada kamu. Cerita hadis ni banyak lah. Abu Hurairah ni tuan-tuan, di antara ranking sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, Abu Hurairah. Dia duduk dengan Nabi. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah ni, lepas PKP ni, Covid apa semua ni dengar kata tak tahulah nak boleh pergi bulan 11 ni, tak tahulah nak cerita boleh pergi, tapi ramai orang tak berani pergi lagi. Sebab di Saudi pun dia punya kes ni abang sikit pada Malaysia ya sekarang. Kan kita pun hari ni lah kurang sikit 300 lebih, kena 600 hari tu, nak keluar rumah pun tak berani. Hari ni tinggal 300.
Kami di Kedah ni orang itu tinggi, kluster tembok. Saya duk doa jangan bagi tembok tu pecah ya. Pecah tembok tu selerak kami ikut Kedah tu. Hari ni pun tembok tu pun dengar kata dalam tembok tu pun tinggal 16 ke 14 ke. Lega lah. Dia kluster ni kita pun tak tahu. Yang paling pelik Kedah, Siva Gangga. Dia main mana pun tak tahu Siva Gangga. Punca daripada Siva Gangga tu semelah tak ponti-ponti lagi. Hak balik Sabah tak kuarantin. Macam-macam. Nak kata kat Sabah tuan-tuan, ni lah kecelaruan akhir zaman yang tuan-tuan duk dengar tu. Akhir zaman celaru. Baru celaru sikit ni pun pening tak sangka dah. Baru kena Covid. Macam mana yang nak datang nanti fitnah Dajjal tu tuan-tuan? Baru datang Covid, Allah Ta'ala uji dengan makhluk dia yang tak nampak. Tu aku baru hantar makhluk yang tak nampak pun hampa dah tak boleh nak lawan dah. Yang hampa dah sembang besar apa? Ni hari ni yang kita rasa hebat ni. Aku orang kaya, rumah aku besar, harta aku banyak. Last sekali kena duk pergi jolok lubang hidung swab test. Mana dia Allah Ta'ala kata tak payah dia sombong. Hampa tu lekeh. Hampa lekeh ni orang dia panggil apa? Lekeh ni daripada perkataan low cost. Boleh kat kedai lekeh lah. Hampa ni lekeh, faham tak? Faham tak saya duk cakap ni? Tuan-tuan nampak macam muka macam nak mati apa masa apa ni? Faham tak? Tak faham bagi tahu kita berhenti awal. Tak ada masalah. Sembur kan? Boleh faham tak? Bahasa Kedah tuan-tuan kena faham-faham lah. Tuan-tuan tak faham pun angguk bila ambil akti saya ni tuan-tuan ni. Kan? Lepas ni tak tahu bila nak main pula ni. Tak tahu ni. Kena jumpa minggu depan bubar parlimen. Saya tak boleh main ceramah dah. Menteri Kewangan baru. Dulu Menteri Pertahanan dia kata tak boleh. Menteri Pertahanan tak boleh ubah pasal Covid. Saya kata tak ada apa-apa hamba bagi Menteri Kewangan pun tak apa. Nanti saya sambung surau tuan-tuan sampai kat gad tu punya besar. Jangan risau. Tuan-tuan, Allah Ta'ala baru hantar Covid yang tak nampak dengan mata, selerak habis satu dunia tuan-tuan. Tuan-tuan kenal Donald Trump? Kenal Donald Trump? Kenal anak orang Gombak? Donald Trump ni sombong punya manusia ni dalam dunia ni, saya boleh katalah Donald Trump ni antara manusia yang sombong atas dunia ni. Lepas pada Firaun, Donald Trump minta maaf cakap dan saya tak tekan tarik lah. Cara ucapan dia, kehinanya terhadap Islam. Tuan-tuan cuba tengok Donald Trump. Presiden Amerika belum, bukan Perdana Menteri Malaysia, Presiden Amerika. Bab cerita tentang kawalan keselamatan Donald Trump ni tuan-tuan, tak boleh nak tuan-tuan. Tuan-tuan nak jumpa Perdana Menteri tu pun, dia punya kawalan keselamatan dia, ni yang duk jaga ni pun selerak, tambah Donald Trump. Hak pipi jatuh rambut putih tu. Hebat dia punya ni dengan spek mata hitam dia punya pegawai keselamatan dia. Satu macam dia duk ada dengan muka tak hati senyum lepas ni. Tak hati senyum. Mana pegawai keselamatan boleh senyum tuan-tuan? Duk jaga Presiden Amerika. Akhirnya kena Covid sengap. Mana dia pegawai keselamatan hang? Yang hang kata hebat sangat, yang hang duk bangga sangat. Presiden Rusia tuan-tuan, Putin. Tuan-tuan cuba tengok Rusia ni dia punya jaga keselamatan dia takut dengan Covid. Sama ya Allah Ta'ala kata hampa ni aku buat. Hampa tak biar duk sombong dengan aku. Hampa tu cukup tak ada kekuatan. Aku la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala hantar yang tu ya tuan-tuan. Selera habis. Ni yang kata kita balik Abu Hurairah dia duduk dengan Nabi, dia duduk dengar hadis Nabi, lalu tabi'in ni kata aku nak dengar satu hadis daripada kamu sebab kamu ni banyak dengar hadis Nabi, sebab kamu duduk dengan Nabi. Tuan-tuan pergi Madinah, nak cerita tadi tu lupa, waktu kita ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia duduk dalam kita nak kata apa, pagar ke apa tu, macam tu lah jarik dia tu lah, dalam pagar tu. Kita duduk ziarah, duduk lintas, kita akan duduk skodeng sikit lah dalam tu. Kalau tuan-tuan tengok dengan jelas, dia dekat belakang tu, dia ada satu mereka buat macam 4 segi tu. Ahlu sirah kata disitulah tempat duduknya Abu Hurairah dengan Nabi SAW.
Kawan ni minta nak Abu Hurairah cerita satu hadis Nabi yang dia dengar direct daripada Nabi. Apa jawab Abu Hurairah? Abu Hurairah kata ada satu, aku nak beritahu kepada kamu, ada satu hadis yang aku nak cerita kepada kamu. Lalu Abu Hurairah dia tarik nafas dalam-dalam. Dia tarik nafas dalam-dalam. Dia lepas nafas tu dia pingsan. Dalam cerita ni sebut. Lepas dia pingsan, tabi'in ni tak kata apa. Dia tengok Abu Hurairah jaga lepas tu. Bila jaga, Abu Hurairah repeat balik jawapan dia. Dia kata ada satu hadis yang aku nak cerita kepada kamu yang aku dengar direct daripada Nabi. Tabi'in ni kata apa dia cerita aku dah dengar. Abu Hurairah tarik nafas kali yang kedua, tarik dalam nafas, dia lepas, dia pingsan kali kedua. Tabi'in ni dia tengok, maknanya apa dia? Benda yang Abu Hurairah nak cerita ni cukup berat. Bukan benda main-main tuan-tuan. Cerita hadis yang Abu Hurairah nak habaq dekat tabi'in ni yang dia dengar direct daripada Nabi, cerita ni adalah cerita yang berat. Lepas tu dia jaga daripada pensan dia kali yang kedua. Dia naik kali ketiga. Kawan ni kata ada nak cerita ni? Ada aku nak cerita dekat hang. Dia tarik nafas kali yang ketiga, dia lepas pensan kali ketiga. Pensan Pak Long bukan tidur. Tidur ni macam tuan-tuan duk tidur tengah ustaz-ustaz duk ngajar. Dapat tiang dia pejam celik, RM1 lagu tu dia bagi. Kopiah ni pakai elok tuan-tuan. RM1 lagu tu dia kena tiang tu, dia jaga-jaga ni cok lepas ke depan. Memang tidur betulnya dia bagi. Hak tu tidur, yang ni pensan. Maknanya berat. Tuan-tuan dengar kuliah berat pun tuan-tuan tidur, tambah nak cerita benda berat. Betul tak? Dah lah pergi kerja pagi tadi, balik pukul 5 dah stres dah dekat tu tempat kerja tu, jabat tu. Mai kuliah kena ustaz pula, dia baca kitab lama, dia duk mengajar pula pasal lama. Maka berkata olehnya, nya tu nya mana tu? Dia duk tanya nya tu nya mana pula dah. Yang mai dengar kuliah 30 orang. Hak ada kitab ustaz tu seorang ni. Dia duk tanya ni nya mana ni? Balik kepada mana nya ni? Nganga. Balik rumah dengar kuliah sejam, bini tak mai. Ataupun bini mai, dia tak mai. Bini mai, dia tak mai. Macam malam ni lah, isteri mari, suami tak mari sebab period. Balik bini tanya, abang dengar ustaz kuliah malam ni, dia kata apa? Tak tahu, dia duk cerita, duk nya ni lah, kali boleh nya tu Tu berat. Ni Abu Hurairah nak cerita berat. Dia jaga-jaga kali ketiga, dia tak pingsan lah. Abu Hurairah kata ada 3 golongan Nabi kata akan masuk ke dalam neraka. Ni yang nak abang tuan-tuan, di dunia nampak lagu baik. Yang pertama, golongan mana yang masuk dalam neraka ni? Golongan yang faham Quran, yang hafal Quran. Duk mengajar tafsir ni mingguan ni, duk mengajar tafsir ni habis ni. Tiap-tiap minggu duk mengajar tafsir kat surau kita ni. Tiba-tiba masuk neraka di akhirat kelak. Golongan yang kedua yang masuk dalam neraka ni, kata Nabi dekat Abu Hurairah pasal berat, orang yang mati syahid, orang yang mati dalam perjuangan menegakkan Islam, yang mati dalam fi sabilillah, bukan mati syahid, mati dalam fi sabilillah, bukan mati syahid. Orang yang mati dalam memperjuangkan Islam, mati dalam memperjuangkan Islam, neraka tempat dia. Kepada Covid mai, ke hujan dengan Covid. Yang ketiga yang masuk dalam neraka, Nabi kata siapa dia? Orang yang rajin derma masuk dalam neraka.
Secara zahirnya tengok, secara zahirnya kita nampak hebat yang kata 3 golongan ni, yang faham Quran, yang hafal Quran, yang duk mengajak tafsir Quran, tiba-tiba mati masuk dalam neraka. Sebab apa? Sebab dia faham Quran, bukan dia nak terjemah Al-Quran dalam kehidupan dia, tetapi dia faham Al-Quran, dia belajar Al-Quran, dia alim Al-Quran, sebab dia nak orang kata dia ni alim Al-Quran. Karena niat tu tak betul, neraka. Tu yang kata walaupun di dunia kita nampak mulia, orang cium tangan ni tuan-tuan, salam cium tangan, tembus kau tak apa. Cuma Allah tak boleh salam, Covid. Tuan-tuan duduk di Banak boleh faham. Nu kadang-kadang duduk di kampung, dia kan nak salam. Ayah-ayah kita duduk di kampung. Saya ada pergi mengajak di kampung kita duk tak tangan ni, dia tak faham. Dia main habis-habis sembahyang dia main suar tangan tu betul muka. Saya kenal 2-3 minggu lepas, dia bagi tangan tu betul muka. Assalamualaikum. Dia buh tu, saya pun pegang dada. Ya. Dia kata apa? Dia duk buat cara Yahudi tu. Salam. Saya pun duk pegang. Dia kata ni lah antara ustaz yang tak beramal. Duk mengajak tauhid, takut Allah, dia takut makhluk. Kok tu pula salah. Dia dengan anak salam. Dia kata takut apa? Dia kata orang kampung ni tuan-tuan, dia tak pernah nak bimbang kat babak Covid ni. Dia kata salam-salam saya pergi pakai dua ayat Covid. Dia tak panggil sanitizer, dia panggil ayat Covid. Orang Kedah. Penin budak-budak duk jaga farmasi tu. Dia pergi farmasi, dia nak beli sanitizer. Nak sebut tu pun tergeliat lidah tu. Hand sanitizer. Nak sebut hand sanitizer tu, hand sanitizer. Orang Kedah. Nak sebut dia orang putih. Apa dia Pak Long nak apa tu? Sanitizer. Apa dia sanitizer ubat apa? No ayat Covid lah kali senang. La lekat ayat Covid tu. Dia pergi kedai-kedai main ayat Covid lagi, ayat Covid dia bagi. Dia kira nak jalan, dia kata lepas jalan pakai ayat Covid dah dia tak. No tuan-tuan, nampak kata dia ni duk mengajar Quran, nampak dia ni alim Quran, nampak dia ni tok guru Quran, tapi kerana niat tu tak betul, walaupun pada pandangan mata manusia kamu ni mulia, tapi di sisi Allah Ta'ala kata dah. Lalu Allah Ta'ala suruh malaikat heret orang macam ni masuk dalam neraka. Guna apa dah? Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Heret orang ni ke neraka. Bukan guna kaki, bukan guna badan, guna muka. Mudah cerita, pegang kaki, tarik guna muka, lempak masuk dalam neraka. Siapa dia ni yang duk main mengajak kuliah tafsir? Siapa dia ni yang duk main mengajak tajwid? Siapa dia ni yang duk main mengajak Al-Quran? Sebab apa? Sebab tak ikhlas di dunia kerana Allah. Dia tak masuk dalam golongan hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Sebab tu saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, tuan-tuan rajin buat amalan bukan jaminan ke syurga. Dia duk main, dia kata saya ni tak apa Ustaz. Saya apa belum? Saya ni alhamdulillah lah, sembahyang 5 waktu ni tak pernah tinggal. Kadang-kadang waktu tak masuk lagi saya sembahyang dah. Dia kata rajin. Al-Quran ni alhamdulillah Ustaz, sebulan sekali khatam. Tapi kerana niat tu tak betul, neraka belum. Ibadat Allah Ta'ala tak terima. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan, kita jangan berasa selesa dengan ibadat yang kita lakukan. Saya ulang balik, jangan berasa selesa dan jangan ditipu oleh syaitan rasa selesa dengan ibadat yang kita buat. Yang ni kadang-kadang orang dia tertipu dengan syaitan. Sebab apa? Dia rasa selesa. Sebab apa? Dia rasa cukup. Sebab apa? Dia rasa aku ni cukup dah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fastabaqul khairat. Kena berlumba-lumba buat kebajikan. Ni malam ni tuan-tuan dengar ada kuliah, berlumba-lumba lah mai. Ni yang mana mai malam ni dekat 20,000 orang ni. Saya main ceramah surah tuan-tuan ni, saya rasa macam selamat Covid. Tuan-tuan bubuh face mask,
Tu nak masuk tu ada hand sanitizer luar tu. Ayat Covid tu. Duduk pula jarak 1 meter lepas ni tuan-tuan nak main surau kena bawa pemarih. Nak duduk tak pemarih 1 meter cukup. Ni malam ni tuan-tuan kita main ramai-ramai ni. Ni yang kata fastabaqul khairat. Tuan-tuan yang main malam ni bukan kerana tuan-tuan nak main. Jangan duk sangka malam ni saya boleh datang ni, alhamdulillah ustaz, saya sihat. Belum tentu. Sebab apa? Sebab kamu dijemput oleh Allah untuk main. Ada tak di luar sana orang yang malam ni sihat tapi tak boleh hadir ke majlis ilmu? Ada ke tak? Ada ke tak? Berlambak. Ni atuk hak keliling ni, hak rumah tinggi-tinggi ni, mau dia turun ke semua, tak celui ni. Tak celui, tak muat ni. Tuan-tuan mau ingat buat belagak KL ingat Kedah pun selerak malam ni saya tengok muka ni. Awak tuan-tuan ingat tuan-tuan tutup dengan face mask, saya tak nampak muka Kedah. Nampak muka Kedah, geng tunjang. Geng ni belah ni nampak lagu geng tongkang yak pun ada 3-4 orang ni. Geng Penang Lahak Yue, Bukit Jambui duk ada ni. Dia main duk KL, dia duk buat belagak. Cish. Jangan duk belagak lah, saya tengok muka betul. Dia muka Kedah, muka Kelantan. Walaupun kita rakyat Malaysia, dia ada beza agak tuan-tuan ni. Ni muka ni bukan muka Johor ni. Ni muka Kok Diang. Nampak ni orang Kedah pun lama duduk baru 2 tahun. Boh penampak hilang balik raya cakap kita nak tidur hotel tak selesa. Oh belagak. Baru main 2 tahun duk cakap di Kedah mulut tu dia. Buat apa? Mana boleh buat apa? Tak sedap. Buat apa? Oh duduk sana, oh main dahaga. Kepala bapa abang dia cakap lah bunyi Kedah. Sebab tu saya ni bukan golongan munafik tuan-tuan. Saya pi mana pun saya tetap mempertahankan kekedahan saya. Saya pi ceramah di Terengganu pun saya cakap Kedah, mampu pi hamba faham tak faham sudah. Saya bukan duduk di Kedah cakap Kedah, mai Perak nak bunyi Perak, tak ada tak bunyi pun pelik. Perak kan buat apa? Datang berdua balik bertiga. Tak kerti juga tu, saya kerti juga. Saya pergi ceramah di Perak 3-4 bulan lepas sebelum Covid tu. Sembang tu kira saya nak tumbuk dah Pak Long tu, dekat-dekat nak tumbuk dah. Sebab dia cakap saya tak faham. Habis makan, ceramah makan. Dulu dia boleh makan, dia bukan macam lah ni duk bungkus-bungkus balik makan di rumah. Saya pun duk makan. Saya tanya dia, Pak Long datang dengan siapa? Berdua. Oh berdua dengan siapa? Isteri awak. Saya nanti kita celaka orang tua ni, dia pergi ambil bini aku kat mana kan? Saya duduk ramai nasi dah. Saya kata nasi ni tak masuk mulut aku, masuk mulut orang tua ni lagi. Saya kata Pak Long main kata apa? Isteri awak, dia kata. Pengurusi masjid tu dia tengok saya gagal faham, dia kata awak tu saya ustaz. Oh, ingatkan main dengan bini aku. Tidak Pak Long, ni aku kekah dah malam ni kan. Sebab tu saya tak aktif cakap, saya bukan macam main KL. Tak nak bunyi KL, kata kita orang Kedah nak cakap. Dia bunyi pun pelik. Pergi Kelantan, cakap Kelantan lagi pening. Saya ada cakap Kedah pergi bercuti di Kelantan, cakap Kedah Ada orang Kedah dia pergi Kelantan, dia nak cakap Kelantan. Pai makcik tu dengar patah kursi terkejut. Duduk atas kursi ni patah kursi terkejut. Dia pergi pasal Siti Khadijah, dia nak beli buah. Akak bagi buah pelai 3 kilo, tak terkejut makcik tu dia kata. Buah pelai 3 kilo dia kata. Makcik tu menjawab balik, pelai pokmu dia kata. Buah pelai 3 kilo aku pun ada sotu kat rumah dia kata. Nak minta 3 kilo buah pelai pokmu lah kan dia dapat. Balong balik nampak mulia tapi kanan niat. Sebab tu jangan duk sombong dengan ibadat kita. Nabi ajak tuan-tuan nak meneladani peribadi Rasulullah. Rasulullah ajak kepada kita jangan rasa sombong dengan ibadat. Ni yang kita nak sambut ujung bulan ni Maulidur Rasul ni. Kerana duk sambut Maulidur Rasul berapa ekor lembu syahid. Kerana sambut Maulidur Rasul berapa ekor ayam mati kita sembelih buat kenduri. Berlaraklah selawat balik-balik panggil serupa. Yang tak pernah main kuliah ilmu duk tak main tu lah. Yang solat berjemaah orang tak ada duk tak ada tu lah.
Tuan-tuan duduk di bandar tak terasa. Cuba balik ke kampung tuan-tuan. Yang pergi semayang subuh 4 orang. Kuliah maghrib 10 orang, 15 orang. Muka tu ya. Mati pula seorang, tinggal 9. Dah tinggal 9. 6 orang pula dah kencing manis. Duk kencing, leyak dalam. Leyak dalam. Lihat kali dia kata 6 orang ni kata kita tak boleh duduk dalam lah. Malu kat ustaz lah. Kita duduk bangun kerak pergi leyak. Dia duduk kat luar, isap rokok daun. Orang Kedah kampung dia isap rokok daun. Kita duduk kat luar pun kira okey lah. Tak boleh pahala penuh, boleh setengah. Dia kata, dia ingat pahala tu kata pak dia kot. Dia kata tak boleh penuh, boleh setengah. Tinggal 3 depan ustaz, 3. Dia duduk 3. Lena 2. Lena 2. Tinggal seorang yang tak tidur. Ustaz tu pun duduk tengok ada 10 minit lagi jam nak bunyi, dia terang kat seorang tu. Yang seorang tu pun dia senyum. Duk senyum. Ustaz tu kata senyum apa bila aku buat lawak. Habis kuliah tengok-tengok yang tak tidur tu pun pekak seorang tu tuan-tuan, pekak. Ni Maulid Rasul tiap tahun. Isra' Mi'raj tiap tahun sambut. Tak ada perubahan. Yang ni yang saya kata tuan-tuan, sambutan tu satu bab. Tuan-tuan sambutlah, tak ada bid'ahnya. Ada orang kata sambut Maulid Rasul bid'ah. Puak ni pun kacau. Dia kira nak membid'ahkan amalan orang ya? Membid'ahkan amalan orang seolah-olah kata ulama mengkafirkan orang. Bid'ah. Sebab tu kita ni tuan-tuan jangan bak nak kata ni neraka, hang duduk neraka, hang duduk syurga. Bukan kerja saya, bukan kerja tuan-tuan, tu kerja Allah. Sebab syurga bukan kata kerajaan. Kalau syurga neraka kata kerajaan, mudah. Ni nak pilihan raya ni, kerajaan tanya, tuan-tuan nak apa? Ni presiden sebelah nak apa? Kami nak syurga. Senang, semua masuk syurga. Oh yang ni sedar, yang ni bid'ah. Sambut Maulid Rasul bid'ah. Pelik tuan-tuan. Makan bubur Asyura bid'ah. Hak Muharram itu kita duk masak bubur Asyura bid'ah. Neraka kena makan bubur Asyura. Duk batuk depan neraka. Malaikat tanya, ni pasal apa masuk neraka? Curi duit, scammer. Curi duit orang. Jahat sangat hak noh. Masuk. Malaikat juga neraka. Garang. Ni pasal apa? Makan rasuah. Masuk. Ni pasal apa? Makan buah surah. Hak seorang makan duit orang, yang seorang makan rasuah, yang nombor 3 makan buah surah. Lu ketak marah. Siapa? Makan buah surah. Tak kepelik tuan-tuan. Sambutlah Maulid Rasul, tak ada masalah. Yang masalahnya bila sambut tak ada pengisian, tak ada perubahan. Hak tu baru masalah. Ni kita sambut Maulid Rasul, akhlak yang Nabi ajak kepada kita pada apa malam ni. Bila kamu nak buat ibadat, kena ikhlas. Ni yang tamak yang kata nampak baik di dunia belum baik di akhirat. Maksud saya tadi, dalam doa tu Allah Ta'ala nak suruh kita minta baik di dunia, baik di akhirat. Lalu diajar man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Kalau kamu nak berjaya, kamu nak senang, kamu nak mudah di dunia, kamu kena ada ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Nak senang, nak bahagia di akhirat, kena ada ilmu. Wa man aradahuma ma'an, dunia dan akhirat nak jadi senang, baik, fa alaihi bil ilm, kena ada ilmu. Tuan-tuan duduk di dunia tak ada ilmu, orang tipu kita balong. Tak ada ilmu di dunia, tak tahu apa, mudah untuk orang tipu. Tak ada ilmu di akhirat, ibadat tak dia terima. Ramai mana orang kita semayang bukan kerana ilmu, kerana ikut. Ramai mana saya nak tanya malam ni, hak duduk ramai-ramai, cuba angkat tangan. Siapa yang semayang maghrib tadi dan semayang sebelum ni, yang dia semayang dengan ilmu, cuba angkat tangan. Malam ni siapa nak keluar, buka pintu ni IJK masjid, yang lain semua tutup, saya nak jaga. Siapa nak keluar, kena bagi tahu kat saya rukun semayang ada berapa. Bagi tahu satu-satu. Perasan tuan-tuan, ramai yang qiyamul lail daripada balik malam ni.
Termasuk dengan AJK Surau. Qiyamul Lail malam ni. Syarat sah solat ada berapa? Syarat sah wuduk ada berapa? Mampu. Sebab apa? Ibadat selama ni bukan dengan ilmu, tapi ikut-ikutan. Betul ataupun tidak? Setuju ataupun tidak? Ni bukan saya nak kata kat tuan-tuan nak muhasabah. Ustaz ni dia kira main ceramah duk kata ke orang, sebab tu orang tak nak panggil dia main Putrajaya. No. Tuan-tuan nak suruh saya bercakap ni nak perbetulkan ataupun nak seronok malam ni? Kita mengaji ustaz duk main kedegung. Saya bukan kata kat tuan-tuan umum. Siapa kena muhasabah lah. Ni dak. Aku tak boleh ustaz semalam. Ustaz malam dia kira kata ke orang, yang cakap ni pun orang, hak dengar ni pun orang. Orang kata ke orang, betul ke tak? Tiba-tiba main kuliah maghrib malam ni duk hentam lembu. Bodoh lembu. Rukun mayang haram tak apa. Yang nak masuk neraka tu orang kan mendatang. Saya nak tanya tuan-tuan, yang duduk dalam nak masuk neraka tu, yang Al-Quran duk bagi tahu, yang hadis duk cerita tu, yang nak kena selamat daripada neraka ni orang kah binatang? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat tu untuk orang kah, ayat tu untuk binatang? Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka Allah. Tu ayat tu diturun untuk orang kan untuk binatang? Ini muhasabah tuan-tuan, kita sambut Maulidur Rasul yang mana yang ibadat selama ni bukan dengan ilmu tapi dengan ikut-ikutan, kena perbetul. Sebab apa? Sebab takut ibadat kita Allah Ta'ala tidak terima. Syarat ibadat yang Allah Ta'ala nak terima ni dia nama dia amal salih. Amal soleh. Ya Allah, jadikanlah solat kami sebagai amal soleh untuk kami. Betul? Saya tak setuju ya pun. Ya Allah, jadikanlah bacaan Al-Quran kami ni sebagai amal soleh untuk kami. Betul? Ya Allah, jadikanlah sedekah kami sebagai amalan soleh untuk kami. Betul? Yang nak diterima oleh Allah amalan soleh ni dia ada 4 syarat. Syarat utama dia apa dia tuan-tuan? Kena dengan syariat. Pak Long semayang, ia cantik dah semayang maghrib pergi buat 5 rakaat. Tu amal soleh ke tak tu? Semayang maghrib tadi 5 rakaat, contoh, itu amal soleh ataupun tidak? Sebab apa tak jadi amal soleh? Sebab tak betul dengan syarat. Maghrib ni hang rajin lah, macam mana pun 3, jangan lebih. Saya esok ustaz ingat nak semayang subuh 8 rakaat kot. Sebab apa? Sebab saya dah hari yang esok ni saya kena kuarantin 14 hari. Saya ingat selama 14 hari tu pun saya pun tak kalut mana ustaz. Jadi saya nak buat 8 rakaat. Hang buatlah 1000 rakaat pun tak terima. Dia pergi buat umrah, dia pergi buat haji bulan Syawal. Tanya dia pasal apa buat haji bulan Syawal? Ikut suka saya ustaz. Haji tu Allah Ta'ala dah kata bulan Zulhijjah boleh pergi buat haji. Lain pada Zulhijjah, hampir buat tu dia tak jadi haji, dia jadi umrah. Itu yang saya dulu duk bawa juga orang duk pergi umrah tuan-tuan. Buatlah cara bodoh-bodoh, saya ni bukan kerti sangat. Ada satu pakcik dia main nak daftar umrah di pejabat saya. Dia kata, Ustaz, saya nak pergi umrah dengan Ustaz. Eloklah. Kita nak bertolak berapa hari bulan Ustaz? Masa tu kami pergi bulan 12. Saya kata kita bertolak lebih kurang dalam 3 hari bulan Disember. Oh. Bertolak 3 hari bulan, kira 4 hari bulan tu kita ada di sana dah Ustaz kan? Ya. Kita masuk Mekah dulu kan, Madinah dulu Ustaz? Masuk Mekah dulu. Oh, 4 hari bulan masuk Mekah. Oh, kita nak melontak hari apa? Jadi kita nak melontak hari apa? Saya kata tak, kita nak pergi umrah. Ya saya tahu lah umrah. Kita nak melontak hari apa? Saya kata melontak tak ada. Tak kira lontak hang keluar daripada pejabat free lah kata. Tu dia jadi trend. Orang pergi buat umrah, dia pun nak pergi buat umrah, trend. Ilmu haram tak ada.
Sebab tu yang orang pergi sana kalau buat ibadat, dia pergi sana kalau duk shopping. Kalau shopping. Ada jemaah saya nak pergi sampai dekat KLIA, berat gila beg dia tuan-tuan. Orang Kedah panggil berat nak mampu. Sini panggil gila. Berat nak mampu beg dia. Orang Kedah ni paling banyak ingat mati dalam Malaysia ni orang Kedah. Lain pada Kedah tuan-tuan tak lihat. Orang Kedah ni memang mampu ni di mulut dia. Sebab tu golongan yang rajin ingat kepada mati orang Kedah. Tak ada, dia jaga-jaga pagi kan, subuh. Allah, mengantuk nak mampu. Mampu dah. Ingat dah mati. Dia masuk beli ayak, dia buka ayak nak ambil wuduk. Woi, sejuk nak mampu. 2 kali mampu dah tuan-tuan. Dia sampai masjid, dia sembahyang. Tok Imam baca panjang. Nak haram Tok Imam ni panjang nak mampu. 3 kali dah mampu. Habis semayang pi kedai kopi, makan nasi lemak sedap nak mampu. Itulah mampu ni orang Kedah ya. Sebab tu tuan-tuan cakap dengan orang Kedah, tuan-tuan kena faham biasa itu, haram jadah biasa itu. Tuan-tuan duk dengar, oi kasar Ustaz Usam dak di Kedah. Ustaz yang paling lembut saya. Ni duk cakap lagu ni di Kedah saya paling lembut tuan-tuan. Ustaz lain kasar lagi. Ni haram jadah tak keluar pula ni. Orang Kedah ni dia memang dia mesti tu haram jadah. Dia dikira kalau makan tu dia ada sambal belacan tu. Haram jadah tu kira sambal belacan. Dia tak ada haram jadah, dia tak jadi Kedah. Haram jadah tu perkataan Arab. Dia pun ambil daripada driver teksi di sana. Haram jadah. Haram jadah. Teksi tu daripada Masjid Haram boleh pergi ke Jeddah, dia kata. Boleh kat orang Kedah dia buat maki orang lah. Sungguh tuan-tuan gelak apa? Tu nak abang kata tuan asal usul haram jadah. Tuan-tuan bisa dengar pelak. Bisa dengar pelak. Ha ni pelak orang Kedah tu. Pelak tu daripada perkataan Arab, filaq, celaka. Tuan-tuan celaka kau tak sedap. Aku betul-betul makcik tadi celaka betul tak sedap. Celaka betul tak sedap. Dia macam kalau tuan-tuan cakap celaka betul, pi Kedah dia macam memuji tau. Tuan-tuan marah ni. Tuan-tuan pergi cakap orang Kedah kau ni memang celaka, dia senyum ya kan. Sebab tu nak maki tuan-tuan kena belajar dengan orang Kedah. Ha ni betul-betul pelak sedap bunyi kan. Pelak asal daripada filaq, celaka. Filaq, celaka. Tapi kami convert sikit, tak mau bagi Arab tahu tu bahasa dia. Pelak. Ha tu bunyi pelak tu kan. Maki pun guna perkataan Arab orang Kedah ni. Tuan-tuan, sebab tu kena ada ilmu. Tuan-tuan nak buat ibadat kena ada ilmu. Lalu Nabi SAW dia terang, saya pendekkan saya punya apa nama ni pasal masa tinggal lebih kurang dalam setengah jam lagi. Saya selalu ceramah jemputan ni tuan-tuan sejam setengah ke 2 jam. Bila dapat sejam ni macam tak ceramah. Dia ringkaskan. Lalu Nabi SAW nak cerita kepada kita ni, orang yang nak jadi hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah ni macam mana? Tuan-tuan duk dengar doa tu, tapi tuan-tuan nak ukur aku ni termasuk tak dalam golongan hasanah fid dunia ataupun hasanah fil akhirah. Aku nak termasuk ataupun tidak, macam mana? Nabi bagi kepada kita 3 ciri orang yang mendapat hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Malam ni saya nak bagi tuan-tuan 3 benda ni. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan hafal, tak payah tulis, dah buku tak ada. Betul tak? Sebab tu saya dapat orang duk cerita banyak lah. Dia kata Ustaz nak tengok di Malaysia ni orang yang ramai golongan adik-beradik Imam Syafi'i di Putrajaya. Sebab Imam Syafi'i dia pergi mengaji, tak ada buku, tak ada pen, sama dengan orang Putrajaya tuan-tuan. Main mengaji tak ada apa, dia apa ya? Betul-betul malam ni tinggal Allah dan Rasul lah kan. Buku apa pun tak ada, keluar daripada rumah tadi 2 biji peluru 1 pistol lah dia bawa tuan. Bini tanya nak pergi mana abang, nak pergi perang kan, 2 biji peluru 1 pistol. 3 ya Pak Long malam ni saya nak beritahu apa lah. Apa lah, bukan tuan-tuan ni teruk sangat, betul tak? Ceramah sejam bukan tak dapat 2-3 benda. Betul tak Pak Long? Orang bodoh piang pun dia dapat 2-3 benda, tambah muka-muka cerdik. Putrajaya mana ada orang bodoh, semua orang cerdik lah. Kalau bodoh dia tak hidup Putrajaya. Tengok muka-muka tuan-tuan, muka-muka orang pandai. Dah lah pandai bercahaya pula, subhanallah.
Sungguh saya duduk depan ni, saya nampak ni wajah-wajah bercahaya ni. Alhamdulillah. Sebab duduk bawah lampu. Kalau duduk bawah lampu tak bercahaya, something wrong lah tuan-tuan kan. Berapa benda Pak Long saya nak beritahu malam ni? 3 benda. Nabi SAW bersabda, semua ada 4, tapi saya nak beritahu 3 yang malam. Nabi kata arba'un, ada 4. Tapi malam ni saya nak beritahu 3 ya. Sebab apa Ustaz? Sebab satu lagi saya lupa. 3 tu yang saya ingat. Kalau saya cakap juga yang keempat, makna saya mendusta hadis Nabi. Nabi kata siapa yang mendusta, yang berbohong atas nama aku, Nabi kata siaplah satu tempatnya di dalam neraka. Saya kata Nabi habang 4, saya ingat 3 ya. Nabi kata arba'un man u'tiyahunna, 4 ciri perangai ni, siapa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah, orang ni Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada dia kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Berapa benda semua? 4. Saya nak beritahu berapa? 3. Ni nak baca doa yang tuan-tuan duk baca tu. Duk baca doa tu lama dah. Nak jadi hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Doa lain haram tak apa. Yang tu ya apa? Habis semayang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang tuan-tuan takut nak jadi imam tu pasal apa? Aku bak imam tu tak ada masalah lah, tapi jangan bagi subuh, maghrib, isya, zuhur ngasak. Tapi masalah doa tu lah. Sebab tu aku ikut geng polis lah mudah. Dia kata, aku ikut geng polis lah mudah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sengap. Kawan belakang kata doa, bid'ah. Tak ada masalah. Cuma tuan-tuan yang takut sangat pasal apa? Sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim. Lekas lagi, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullah. La ilaha. Tuan-tuan tak apa, la ilaha. Standard tu orang Melayu kita. Kalau yang reti sikit, dia kuat yang atas, yang depan, tengah tenggelam, hujung timbul balik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Qadir. La ilaha illallah. Bunyi qadir ya kat belakang. Qadir. La ilaha. Tuan-tuan, mula ya. Kita tak reti, derah mula ya. Oh, jadi baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tonik, bunyi tonik ya. Dan Datuk Imam tu pun tokek ayat tonik. Dia kata, tonik, tonik. Baca ya, macam tuan-tuan ni lah duk pakai, kadang-kadang tuan-tuan ni nak berubah dulu dengan topi lidah anjing. Tahu topi lidah anjing? Congoh tu tak apalah nak pakai-pakai lah, tapi kalau malam buta pun duk pakai, kata wahala tu. Kalau tengah hari rembang pakai, logik lah dia kata panas. Ni pukul 3 pagi. Macam tuan-tuan duk pakai spek mata hitam pukul 3 pagi, tak kegila tuan-tuan. Orang buta ya pakai. Spek mata hitam ni 2 orang ya pakai tuan-tuan. Orang buta dengan orang nak cerai. Orang nak cerai, spek mata hitam. Dulu kita duk pakai topi lidah anjing tu, takat-takat dah main duduk di Putrajaya, lekat pula dah. Baru ni lepas buat pertandingan apa, tak ada siapa nak bertanding apa semua. Jawatan kuasa, ketua jawatan kuasa Biro Dakwah, boleh kat dia. Oh, dia pun dah tukar image buh dengan jubah. Duk pergi dengar kuliah 2-3 ustaz, dia pun duk pergi beli tu ridak bubuh atas kepala bau. Tapi dia tak terima, tak apalah. Lebay putih, lepas tu dah 3 minggu dah duduk belajar, duduk simpul serban pakai. Tiba-tiba malam tu orang main suruh ayat kat dia, suruh baca ayat penawar. Tuan-tuan dengan duk bagi jatuh maruah baju. Saya tak boleh tahiyat pun tak lepas. Nak baca doa apa? Jangan doa gitu. Ni orang bodoh. Tak boleh baca doa apa, saya tahiyat pun tak lepas saja. Doa at-tahiyat. Ambil. Buka tudung, kumit mulut. Bismillah ya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi tu. Orang tu kan tanya, kuat sikit nak dengar dah tuan-tuan. Okey lah. Ustaz tahu mana? Dulu saya pun buat macam tu tuan-tuan. Masa saya zaman duk mengaji sekolah menengah dulu. Lepas tu baca
Tuan-tuan kan tak erti baca Fatihah. Orang ni tuan-tuan kadang-kadang macam kita dah duk pergi tunggu tengok orang sakit. Saya ni duk pergi tengok orang sakit, ustaz tolong baca sikit. Kita pun pegang baca. Bukan apa pun Fatihah, selawat, tapi dia rasa macam lega. Tu yang kata tu tuan-tuan psycho. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana Pak Long? Kurang sikit lah sakit gigi ni, nampak kurang. Padahal betul-betul baca doa setubuh kita pun tak ingat dah doa lain. Tuan-tuan dengar doa tu setubuh baca untuk lega sikit lah. Hak ni kata psycho. Tuan-tuan, ni Nabi kata nak dapat kebahagiaan dunia dan akhirat 4. Tapi saya nak beritahu 3 ya. Yang pertama Nabi kata siapa dia? Lisanun zakirun. Orang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia mulut lidah yang senantiasa ingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maklum, abang, kakak, saya nak ajak malam ni, kita orang Putrajaya ni, start daripada malam ni, kita nak ikut akhlak Rasulullah. Jadilah golongan yang pertama, golongan yang suka duk ajak orang ingat kepada Allah. Bercakap dengan dia, akan ingat Allah. Sembang dengan dia, akan ingat kepada Allah. Akhir zaman, golongan seperti ini makin berkurangan. Sebab tu baru ni saya baca dalam satu kitab, disebut umat akhir zaman lah ni tuan-tuan, kita lah akhir zaman ni. Bila sebut kata umat akhir zaman ni, kita lah yang nak kiamat pun tak berapa hari lah tuan-tuan ni. Bila Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul kepada umat akhir zaman, maknanya kita dengan kiamat ni tak lama dah. Cuma tak tahu bila tanda-tanda tu ada. Nabi cerita bab tanda-tanda, cuma tarikh tak tahu. Macam mati tak tahu tarikh, mau tahu tarikh mati mudah. Duk malam malaikat Jibril mai bak, hang ada setahun setengah je, hang mati tahun depan 6 hari bulan Disember 1.45 petang. Mudah. Ni mati tak tahu bila, bukan syarat sakit. Dia kata aku tak mati lagi, aku sihat. Siapa kata? Awak tuan-tuan baca dalam kitab ada syarat mati sakit ya? Tak ada. Ada orang sakit tak mati, orang sihat mati. Berlambak. Berlambak ke tak? Berlambak tuan-tuan. Pak Long tu 40 tahun kencing manis, haram tak mati-mati. Mai satu berada kencing kawan 4 hari kena katuk mati tuan-tuan. Kalau ikut kencing kawan tu sihat tu. Kencing manis yang sakit dia kata tak ada, kencing kawan pergi dulu. Jaga Pak Long, kencing manis paling kuat kerat kaki, kencing kawan pecah kepala. Jaga. Dia kata aku tak ada, aku sihat, aku ni muda. Mati bukan syarat tua. Ramai mana dalam masyarakat kita anak-anak mati daripada mak bapak? Ada ke tak? Ada ke tak? Betul? Bukan syarat tua. Allah, saya ustaz tua dah ustaz. Tua dah Pak Long. Umur berapa Pak Long? Allah, tua dah ustaz. Saya tanya umur berapa? 83 dah ustaz. Tak larat buat apa? Pak Long, 83 muda lagi Pak Long. Ada harapan jadi Perdana Menteri lagi Pak Long. Tua dah tak, saya tak larat dah tak. Saya nak mati ya. Tak tahu hak yang muda mati dulu umur 13 tahun. Syarat nak mati bukan kena tua. Lepas tu orang tanya saya, ustaz, syarat mati apa dia? Syarat mati hang hidup tu syarat mati. Apa dia syarat mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Syarat hang nak mati, hang hidup. Saya nak tanya tuan-tuan malam ni, syarat tu ada tak kepada tuan-tuan? Ada tak syarat tu kepada tuan-tuan? Tu rukun mati, tu syarat mati. Hang hidup. Siapa tak hidup angkat tangan? Semua hidup. Sebab tu Allah, saya takut mati ustaz. Dah hang takut mati, hang hidup apa? Yang kena takut tak cukup bekalan nak bawa ke mati. Hak tu kena takut. Takut apa nak mati? Semua nak mati. Saya nak mati, tuan-tuan nak mati. Cuma tak tahu siapa dulu. Betul? Mungkin tuan-tuan dulu. Saya kemudian. Mungkin. Dan tak mustahil juga saya kemudian tuan-tuan dulu. Pun boleh jadi. Tentunya hebat jadi tuan-tuan dululah.
Syarat kamu nak mati, kamu hidup. Kalau kata Ustaz, saya dah hidup Ustaz, memang macam mana pun, suka ke tidak, mau ataupun tidak, lu kena mati bro. Lu kena mati dah. Kena mati. Tak tahu kita nak mati. Ustaz nak mati. Ya, saya nak mati. Bila nak mati tuan-tuan, dia kena cari bekalan lah. Sebab dah kita pi ke sana, tak balik Medan. Tuan-tuan dia sembang lah. Tuan-tuan tak mana hebat pun. Dah hang mati, hang pi ke akhirat kelak. Akhirat atau akhirat makna lah, tak ada dah. Tu nama dia akhirat. Maknanya pengakhiran. Tak ada dah. Hang tak pi mana dah. Hang duduk di sana, hang tak balik Medan. Tak balik dah. Ni apa yang anda cari di dunia, semua hang nak tinggal, hang tak balik dah. Faham? Mau tak faham saya tak tahu cerita lagi, tak balik dah Pak Long. Pak Long bawa pi apa dia? Solat. Yang tu yang Pak Long nak bawa pi sana, solat. Dah tahu yang tak balik, yang duk pundun, duk kumpul lebih-lebih di dunia ni, sampai hak sana tak siap. Siapa? Nak pi dah akhirat kita ni? Nak pi dah akhirat, rumah kita siap lagi di sana. Kacau. Tak ada rumah nak duduk tahu mana. Bukan nak pergi sana nak jadi golongan gelendangan. Duduk di dunia ni, rumah punya besar. Mula duduk kotas kerajaan, ada duit beli rumah taman. Lepas tu buat loan pula, tambah rumah. Tarik depan, tarik belakang, punya luas rumah dia. Daripada ruang tamu pergi dapur, pergi balik boleh jamak kosor. Salahkah kita nak buat rumah besar-besar di dunia? Tak salah. Buat, ada duit buat. Ada kemampuan buat. Cuma jangan lupa bina rumah di akhirat. Faham ke tak ni? Kalau tak ada rumah, kita nak duduk di mana? Fikir pula rumah kita nak bangun di mana? Di sana dia ada dua jenis tanah. Yang satu nama dia neraka, satu nama dia syurga. Pilih. Hang pilih, hang nak ambil tapak rumah hang di mana? Syurga ke neraka? Pagi Jumaat suratul Insan tu imam duk baca, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Saya dengar tak ayat tu? Dengar tak? Dengar. Faham? Tak. Apa? Tak. Lama mana dah duk semayang pagi Jumaat belakang tu imam surah Sajadah, sampai sudah tak apa. Tu imam lupa, tobat tak boleh tolong. Tak percaya tu imam ni pagi esok try buat lupa. Saya kena dah lah tuan-tuan. Saya ingat 3, 4, 5 tahun lepas. Saya ni jenis kalau pergi ceramah, saya bukan jenis sampai awal-awal tuan-tuan, saya malas jadi tu imam. Saya kena jadi imam. Lagi saya nak ceramah. Lagi Aisyah saya nak jadi imam. Tu imam buat kerja apa? Cukup bulan balas gaji. Kerja aku buat. Aku dah orang panggil ceramah lah. Tu pun aku tak minta. Betul ke tak? Saya tak nak minta tanya orang yang duduk tong kuliah saya tak nak minta. Prinsip saya mudah, bagi, ambil. Tak bagi, tunggu. Ni yang panggil aku pergi ceramah. Maghrib aku kena jadi imam. Aisyah aku yang jadi imam, mampu ya. Mujur enggak hang tak suruh aku buka aircon, buka lampu azan jadi. Jadi saya ni suka je sampai lewat-lewat. Lagi orang jadi imam, saya ikut belakang lah. Satu hari tu, saya kena, masa tu nak masuk Ramadan. Ramadan tahun tu, saya lupa dah tahun 2000, mungkin 2016 ke 2017. Tuan-tuan cek tengok. Hari 1 Ramadan itu hari Sabtu. Jadi Jumaat lah tu, hari lah sebelum masuk Ramadan tu, saya ni lepas jemput pergi kuliah subuh. Saya ni nak bagi tahu kat tuan-tuan lah, tuan-tuan yang dengar saya punya ceramah malam ni, sama ada yang duduk dalam surau, duduk luar surau ataupun duduk dengar live. Kuliah yang paling saya benci kuliah subuh. Sebab apa? Nak kena bangun awal. Yang tu cukup problem saya. Saya ni bukan orang baik, jenis subuh 6.30. Kira celik-celik mata buka tingkap dengar surau da'wahum fiha subhanakallah. Subuh dakwahum ya. Jadi nak bangun awal problem. Macam baru ni saya pergi kuliah subuh. Oh problem. Saya kata ustaz, boleh tak mai kuliah maghrib? Saya kata penuh. Kuliah duha. Tak larat.
Bab kuliah duha ni pula, saya hari Ahad tu setiap minggu full kuliah duha. Hari lain tu Sabtu saya nak rehat. Nah, malam ada kuliah dah. Tuan-tuan sampai berapa? Saya ni dululah. Sehari 4 ceramah, 5 ceramah saya ambil lah. Paling banyak pun 2. Tu pun saya tak larat. Ada waktu saya nak kena rehat kepala otak. Ni dia kira ceramah, waktu mana nak baca? Betul tak? Subuh ceramah, duha ceramah, zuhur ceramah, asar ceramah, maghrib ceramah. Balik lena terkangkang. Bila hang nak baca kitab? Bila hang nak study? Bila hang nak dapat input-input baru? Bila otak hang nak berehat? Tuan-tuan ingat ceramah ni tak teruk ke tuan-tuan? Tuan-tuan mai try ceramah tengok. Ni saya macam mana ada hari saya nak rehat. Sehari 5-6 jam nak pergi rehat otak. Boleh tengok YouTube. Boleh tengok buku, kitab baca. Boleh tengok movie. Malam-malam layan cerita Tamil. Ada malam saya tak mau pergi mana. Sebulan 4-5 malam saya tak mau pergi mana. Itu time saya dengan family. Saya alhamdulillah Allah Ta'ala bagi dapat isteri yang cukup ngam. Sama-sama suka cerita Tamil. Boleh layan cerita Tamil ni, tapi mana masa PKP itu sehari 4 cerita Tamil kami boleh layan. Habis data handphone mampu habis tengok cerita Tamil. Alhamdulillah dapat isteri yang ngam. Oi, payah nak dapat bini ngam ni. Saya dengan bini saya layan cerita Tamil. Tu tadi dia duk hantar dah, bang. Balik malam lusa bang tak pergi mana kan? Hari Sabtu tak pergi mana? Okey bang, ada 2 cerita Tamil baru. Sampai dalam grup Facebook tu dia masuk dalam grup Tamil. Dia boleh cerita saya layan cerita Tamil. Ada satu baru ni nak kena pergi kuliah subuh opening. Saya pun malam tu layan cerita Tamil. Pukul 2:30 baru tidur. Jaga-jaga pergi esok nak kuliah tu dekat Ustaz. Rumah saya dengan Ustaz sejam. Jaga-jaga tu imam ilahana ya Rabbana subhanallah. Allah bangun berdiri, basuh muka, sembahyang subuh, start kereta, cut daripada Kodiang pergi ke Jitra, lebih kurang dalam 20 minit. Saya buat itu 10 minit. Meter kereta saya 1819. Traffic light mana warna merah kah? Mohon mak hijau. Sampai dekat satu traffic light itu polis kejar. Haram sungguh. Sampai tengok duk biru yang belakang. Kata polis ni tak sembahyang ke subuh? Siap pakai tu ke tepi. Dia ingat saya pelari dadah kot. Ke tepi, sila bagi kerjasama ke tepi. Sampai depan JKR lama Jitra tu berhenti bawah pokok tu digelap. Polis tu memotong pergi duduk depan, turun. Mau tak sembahyang, Hindu turun. Piston duduk kat pinggang. Saya pun turun. Saya hari tu pakai jubah putih. Lepas tu serban putih tu saya tarik tok atas kepala. Dia turun tengok ketui putih. Dia berjalan dah. Dia unuk balik 2 tapak. Orang kah? Dia tanya orang kah? Polis apa penakut kan? Orang kah? Saya kata orang. Baru dia kemas lagi, baru dia kemas. Tadi dia berjalan dah, dia ghost time balik 2 tapak. Orang kah? Orang. Dia memang dia minta lesen kat saya. Saya mau bagi. Dia pegang lesen, dia buat nak kepok tak kepok. Ini original kah palsu? Saya kata lesen ori tuan. Dulu masuk kelas undang-undang kah? Masuk tuan. Belajar undang-undang kah? Belajar tuan. Lampu merah makna apa? Berhenti tuan. Tadi lampu merah, kenapa tak berhenti? Tak nampak kah? Nampak tuan. Lepas tu kenapa tak berhenti? Sebab saya tak nampak tuan, saya kata. Mau nampak dia. Tobat saya tak langgar. Ni kata kuliah subuh satu ketika 2016 2017. Saya pergi ceramah hari lah bulan Syakban tu, esok nak masuk dah Ramadan. Sampai awal pagi tu saya sampai awal. Alhamdulillah sampai awal. Sampai masjid tu orang baru duduk azan. Elok habis azan mai yang sunat apa semua, tu imam mai pegang belakang saya tolak jadi imam. Saya ni surah sejadah hafal. Tapi dah lama tak praktik, dia lupa.
Betul tak? Tuan-tuan gelap apa? Tuan-tuan cuba jadi imam baca kuliah. Tobat lakum tak jumpa. Mengenama tak bawa. Saya tu pun nak kena kata tak boleh dah kita pula anak mufti. Betul tu? Ustaz. Betul tak? Tok lebih kampung boleh jadi imam. Kita pun tak apalah, aku pun ingat-ingat boleh ha. Bayanglah alif lam mim sujud. Sujud jadah. Sujud jadah bangun-bangun tu ayat dia tatajafa junubuhum 'anil madaji', ayat dia. Kan saya pun bangun. Tatajafa, dia lupa tatajafa junubuhum 'anil madaji', anil tu dia tak mahu. Anil tu, 'anil madaji', anil tu. Tatajafa junubuhum tatajafa tataja. Pak Long belakang saya tu pun dengan confident dia pun tegak. Qul huwallahu ahad. Habis hawa tubuh begitu. Haram tak apa, tak boleh bantu. Satu kejadian di Baling Kedah. Tok imam tu dia teruk daripada saya. Sujud-sujud bangun-bangun, tak tajah pun tak main. Saya anil madaji', ya tak main. Dia tak tajah tak main dah. Sujud-sujud mengkik-mengkik serap. Dia diam tu bukan dia diam, dia duk tarik daripada alif lam mim, duk hantar tu tak lepas. Tarik hantar tak lepas, tarik pula hantar tak lepas, tarik pula hantar tak lepas. Berada sah keempat, dia duduk sah keempat berada tu. Dia pun duk tengok jam, dia kata mau aku tak tegur pukul 8 tak berhenti lagi. Dia pun tak apa. Dengan confident bodoh ni, dia pun tegur. Walladhi main mana? Ayat tu tatajafa. Walladhi tu main mana? Tu imam dah hang tegur tak betul, aku tak ambil lah. Brother ni kata tu imam ni tak dengar ni. Dia pun up sikit. Walladhi. Tu imam ni lah mati kata nak haram mana pula duk walladhi dah aku tak ingat, hang duk kacau pula kan. Dah aku duk tarik, duk hantar ni. Tak ingat yang hang duk walladhi kat belakang. Tu imam ni steady tak sambung. Berada ni kata tak dengar sungguh dah tu imam ni. Dia punya ulang kali 3 lagi kuat. Walladhi. Tu imam tu tak tahan, tu imam tu beralih. Bukan walladhi, dia kata. Tak apa. Tuan-tuan gelak apa? Tuan-tuan pun lebih kurang lah. Tak percaya tu imam bagi tu buat lupa. Cerah masa depan. Dalam rakaat kedua subuh pagi Jumaat, tu imam baca suratul insan, hal ata 'alal insan. Satu ayat dalam surah tu dia kata pada dia, inna hadaina hus-sabila imma syakira wa imma kafura. Allah Ta'ala cerita atas dunia ni dia dah tunjuk jalan. Hampa nak ambil lot tanah rumah hampa di akhirat, hampa nak ambil mana? Imma syakira, hampa nak jadi golongan yang bersyukur, wa imma kafura, ataupun hampa nak jadi golongan yang kufur dengan nikmat Allah. Pilih dua tu, hampa nak duduk mana? Maklum, atas dunia kena tetap dah. Kita nak ambil tapak tanah rumah kita dalam syurga ataupun dalam neraka. Nak tahu tu macam mana? Allah cerita dalam Al-Quran, Nabi cerita dalam hadis, ustaz-ustaz duk main cerita dalam surau dan masjid dalam kuliah ni. Tapi masalah kita lepas sembahyang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Lepas sembahyang, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhlah kami daripada api, ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhlah kami daripada api, ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhlah kami daripada api, ya Allah. Lepas sembahyang, jauh daripada api. Lepas doa, keluar masjid, cucuh rokok, api dekat balik. Nak makbul celah mana tuan-tuan? Tu macam tak setuju ya pun. Ada orang dia main isap rokok tepi saya di Penang. Nak tanya ustaz sikit Ada apa belum? Betul-betul hukum isap rokok ni apa dia?
Bila dia duduk isap rokok gudang garam tu, meletik bunyi titik-titik. Tu rokok batang, kalau rokok daun dia kena rokok tu. Sebab sambil isap tu dia nak kena pusing. Hukum isap rokok ni betul-betul apa Ustaz? Saya kata istaya yang saya tahu lah, saya baca fatwa daripada Azhar, dia kata haram syar'an. Haram betul-betul. Lepa kata haram, lepa tak isap, cuba lepa isap tengok, dia kata. Hang tanya aku soalan, aku bagi tahu jawapan, hang i'rab balik jawapan aku tu. Ada saya dulu ni dia ceramah satu masjid di Juru tu kan, di Penang. Malam tu saya taruh geng rokok memang gila-gila ya. Pas saya duduk tengah ceramah ni, saya kata geng rokok ni tak kira mekatuk aku mampu. Tapi yang kata geng rokok ni steady ya. Nazuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Saya bagi cukup-cukup, saya turun tangga masjid, dia duduk tepi tangga dia, dia isap rokok. Okey, tak nak main pula. Nak rokok dia jelas cakap, main pula noh. Dia isap. Main pula. Saya kata Pak Long tak marah, kata duk hentam. Hang nak kata apa hang kata lah Ustaz. Oi. Yang ni hang main ceramah sudah. Kena. Steady kan rokok. Kita minta jauh daripada api neraka. Tetapi persoalannya kehidupan kita, amalan kita, perbuatan harian kita menjerumus kita ni ke arah jalan ke syurga ataupun jalan ke arah neraka. Yang ni tuan-tuan tahu. Allah abang dah ni dia jalan ke syurga, ikut jalan ni. Nabi kata jangan duk pergi jalan ni, jalan ke neraka. Mulut lidah ni kena duk ingat benda tu tuan-tuan. Yang kata zikir, lisanun zakirun ni tuan-tuan, ramai orang dia duk faham. Lah pukul 9 lah. 3 minit lagi boleh? Boleh nak? 3 minit sebab dia nak mula turun landing. Dia tak boleh berhenti mengejut, terempas pesawat kita lagi. Dia kena ambil lajak turun sikit-sikit. Ni pula dia nak turun ni, saya dapat maklumat hujan. Jadi kita kena cari waktu yang terbaik untuk turun ni. Dia tak boleh turun direct, sekali tayar tak biak bumi lagi. Tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan dengar saya nak abang apa. Lah ni cuaca tidak elok tuan-tuan. Dia duk musim kat atas ni Zat. InsyaAllah 5 minit kita turun. Tuan-tuan pakai tali pinggang keledar. Kan? Betulkan tempat duduk anda. Buka tingkap. Ready. Kita nak turun lah. Yang kata lisanun zakirun, orang duk faham ni, orang duk faham yang kata zikir ni kena pegang tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Dia kata saya ni ustaz dalam pokok tasbih tak nak lekat ustaz, rokok dengan lighter dah. Zikir ni bukan subhanallah tu saja. Zikir ni bukan alhamdulillah tu saja. Apa makna mulut kita, lidah kita ni zikir? Lidah yang senantiasa membantu kita ingat kepada Allah. Itu makna zikir. Orang yang suka duduk dengan kita, insyaAllah kita ni umur makin tambah, amalan makin kurang. Zikir tak tu? Termasuklah tu. Sebab lidah dia bawa orang ingat kepada Allah. Ni tuan-tuan, malam ni kita duduk ni dah sejam suku dah tuan-tuan ni. Sedap tak sedap sejam suku dah. Kita duduk ni dipanggil sebagai di antara salah satu majlis zikir, majalis zikr. Salah satu daripada majlis zikir. Ni yang kita tengah duduk sekarang ni. Dipanggil majlis ilmu, dipanggil majlis istighfar, dipanggil sebagai majlis zikir yang membawa kita ingat kepada Allah. Selama sejam setengah ni tuan-tuan saya nak bercakap, adakah saya nak ajak tuan-tuan kita kena banyak hubud dunia, kita kena banyak cintakan dunia? No, kita ingat akhirat sama. Dunia kita ambil, akhirat jangan tinggal. Allah Ta'ala buat dunia ni kepada kita untuk jadikan dunia sebagai alat, bukan tujuan, alat. Dunia ni sebagai alat untuk apa? Alat untuk kita senang di akhirat. Ustaz, saya nak jadi jutawan. Silakan. Bila kamu jadi jutawan, kamu ni banyak peluang untuk beribadah kepada Allah. Kamu duit banyak, bina surau. Main dengar surau kita, apa yang tak cukup? Oh, kapet baru lagi. Apa lagi tak cukup? Kami ni tak tahulah, baru ni biro muslimat lah duk bising. Awak, saya apa? Clear semua dah. Kapet cantik, aircon sejuk, surau bersih. Dia kata surau tuan-tuan ni saya boleh bagi grade A lah. Tandas tu saya gamak nak makan nasi lemak dalam tandas. Pintu tutup, selak semua cantik. Ada masjid surau.
Sini duk ejeh pungkuk bagi sama dengan lubang jamban, sini duk tekan pintu. Tengok duit dalam akaun masjid tu 40,000. Selak 5 kupang mau hantar nak beli selak pintu jamban. Ni kita orang begitu. Celah tu ya yang lepa lembut duk main duk tolak tu. Oi. Hak ni dia nak cerita kelaku masjid surau. Kalau tuan-tuan nak tahu. Sebab tu saya selalu pen duk ada dekat poket ni. Bukan nak tulis sangat, selak pintu. Dia dah tahu nak main surau Putrajaya ni, jenis ni selak dah. Kalau nak pergi surau masjid kampung tu, pen mesti ada ya. Ada saya pergi satu masjid tuan-tuan, pintu tu kena angkat kat luar orang masuk dalam. Ni cerita betul ni, bukan saya nak mohong malam-malam Jumaat dalam surau ni. Saya masuk tinggal frame ya jamban. Dia ada 2. Ada frame ya. Saya masuk. Bukan wajah alna kot kan. Ingat jamban ni wajah alna min baini air. Kan betul kot. Saya pun keluar balik cari tak ada pintu. Mailah siap. Ustaz pintu kat luar. Lepas tu kena angkat. Saya pula duk angkat dengan dia. Selak tobat tak ada dah. Dia balut tali tu sambil berak, sambil duk tarik tali ni. Pintu tu dah lekat kat frame. Mampus kata. Hak problem macam mana masa nak basuh. Ni dia punya simpul tali ni kan. Haram jadah orang kata. Apa punya seksa. Cantik dah. Kebersihan cantik dah. Apa yang tak lengkap lagi di surau ni? Kami orang lelaki ni tak ada masalah lah. Hak masalah orang perempuan. Awak, dia duk tengok langsir tak ada. Dia duk tengok yang tu kalau buat kening saja cantik juga tu. Tuan-tuan, orang lelaki ni nafsu 1. Lepa nafsu 9. Bukan nafsu syahwat saja. Tuan-tuan kena faham. Mata lepa mata kita. Nah. Ni meja kuliah ni. Meja kuliah ni. Sebab apa meja kuliah ni dia kosong macam ni? Sebab apa? Sebab AJK kuliah orang lelaki. Betul ke tak? Betul tak? Ni tisu. Pasal apa? Tak ada sarung. Kalau bagi lepa di belakang jadi AJK, dia buat sarung siap dah. Dia tak. Meja ni dia nanti duk hias, dia bubuh ni habis ni, tirai-tirai kat tepi ni. Ni. Cawan ustaz nak minum air. Pasal apa cawan dengan piring tak sama? Tak sama warna. Tuan-tuan gelak apa je cerita betul. Kalau bagi kat orang perempuan di belakang maklum-maklum tu, cawan dengan piring mesti sama warna. Ni mesti apa warna tak sama? Sebab orang lelaki. Tuan-tuan pun tahu jawab. Kita mata kita okey dah. Oh, tirai tak ada. Okey, saya ada duit banyak. Saya wakaf tirai. Tu hang guna dunia sebagai alat hang nak senang di akhirat. Ustaz, saya ni ustaz suka bisnes, silakan. Dengan hang jadi orang bisnes, orang lah ni hilang kerja ramai mana dekat 1 juta penganggur pasca COVID-19 ni tuan-tuan. Pasca PKP itu ni. Saya buka peluang untuk orang mendapat jana pendapatan. Itu guna dunia untuk akhirat. Ni yang kata zikir tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata golongan pertama, perangai pertama hampa kena ada pada lisanun zakirun. Orang yang senantiasa lidah dia ingat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sambung esok masa time khutbah. Sebab masa dah cukup. Masa dah cukup. Jangan duk lajak. Saya COVID mai. COVID mai. Dia mai pukul 9 suku dia kata. Di masa cukup. Esok kita di mana? Surau mana? Surau An-Najah present 9. Esok saya sambung slot tazkirah dan khutbah di surau An-Najah present 9. Esok. Jangan duk tanya khutbah waktu mana? Khutbah waktu Zuhur. Tak tahulah kot Putrajaya khutbah waktu asar. Tak ada waktu Zuhur. Pukul 12.30 saya ada sana dah. Pukul 12.45 kita mula tazkirah, insya-Allah dengan khutbah. Jumpa pada esok hari. Saya daripada Kedah nak sampai dekat Putrajaya ni tuan-tuan 500 km. Tuan-tuan bukan 5 km tak boleh sampai esok. Saya nak sampai surau tu esok 500 km. Jadi kita jumpa di sana dah tuan-tuan. Cukup sekadar ni dulu malam ni.
Terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir ramai-ramai malam ini. Luar penuh, dalam penuh, subhanallah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang mendapat syurga kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya hadir malam ni kerana kasih dan sayang. Tuan-tuan hadir malam ni kerana kasih dan sayang. Kita berpisah selepas ini pun kerana kasih dan sayang, insya-Allah. Kalau ada apa-apa yang saya cakap tuan-tuan terasa daripada hujung rambut sampai hujung kaki, saya minta maaf betul-betul lah tuan-tuan. Demi Allah tidak ada niat untuk saya mai kata kat tuan-tuan apa-apa. Saya bukan kenal tuan-tuan siapa ni. Kalau saya kenal seorang-seorang, yang saya kenal ni 2-3 orang ya malam ni yang saya kenal. Yang lain tu saya tak kenal. Tiba-tiba saya bercakap, tuan-tuan terasa. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Bukan saya nak kata kat tuan-tuan. Tapi bila terasa, tuan-tuan ingat satu nak. Syukur ya Allah. Kerana ustaz cakap, hati aku masih boleh terasa. Bayangkan orang nasihat, hati kita tak terasa. Orang tegur, hati tak terasa. Masalah tak tuan-tuan? Tu hati kita telah hitam. Ustaz kata malam ni, Allah, pedihnya, sakitnya. Alhamdulillah. Dengan kata-kata tersebut, mudah-mudahan menjadi titik permulaan untuk sebuah perubahan, insya Allah. Sebelum saya nak tangguh malam ni tuan-tuan dengan doa, sagi habis solat fardu asya, saya dah jamak dah Pak Long, bukan jimat, jamak. Bahasa Arab ni sebut lari, makna lariu. Saya pergi ceramah di Penang, ada satu abang tu dia telefon, saya duduk dalam perjalanan, ustaz dah underwear. Hak yang duduk tok kuliah tu cakap betul-betul. Hak duk jaga jadual kuliah masjid tu. Ustaz dah underwear. Saya kata underwear itu seluar dalam abang weh. On the way dalam perjalanan. Dah underwear. Ni tak berubah juga kan. Saya kata underwear dah. Elok ustaz sampai-sampai lagi ustaz jimak siap-siap, lepas ceramah kita pergi makan. Saya kata jimak di rumah, di masjid jamak. Ni cakap pun tak betul. Saya dah jamak dah, kita tuan-tuan mayang lah. Saya nak keluar dulu, nak rehat. Habis lagi tuan-tuan tengok dekat luar sana, saya bersama dengan tim dan kru daripada Yayasan Ar-Riyadah. Yayasan Ar-Riyadah ni tuan-tuan, saya jadi pengerusi yang dipertua dia lah, yang dipertua Yayasan Ar-Riyadah. Yayasan kami ni dia daripada kita buat untuk tujuan pendidikan dan khidmat sosial. Sekali tuan-tuan tengok dekat keluar lagi, dia dekat pintu-pintu keluar sekali ataupun belakang dekat pintu keluar lah mudah. Tuan-tuan tengok ada tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah. Dalam tabung tu tuan-tuan nak letak zakat, nak letak sedekah untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin, untuk pelajar-pelajar tahfiz, tuan-tuan letak. Ingat satu nak tuan-tuan, Nabi kata, aku dengan orang yang jaga anak yatim di dunia macam ni dalam syurga. Bukan bersama-sama di syurga. Nabi kata macam ni. Bukan takat duduk, tapi cukup rapat dengan Nabi. Tuan-tuan tak bela anak yatim, bubuh duit dalam tu. Kita sama-sama bela. Yang kedua dalam tabung tu tuan-tuan ingat untuk fakir miskin. Nabi kata kalau tidak ada orang miskin di dunia, Allah takkan cipta orang kaya. Yang ketiga untuk budak-budak yang hafaz Al-Quran. Nabi kata bantulah orang yang belajar agama walau bil qalam, walaupun dengan sebatang pen. Cuma tuan-tuan jangan duk betul sangat, pergi lempak pen masuk dalam tabung tu. Kami pen banyak dah, duit yang kurang nak bela lepas. No? Ingat, yang ni bukan saya nak ugut apa, tapi pengalaman saya banyak tempat dah. Yang mana yang duk lintas depan tabung tu duit ada, tapi dia buat tak tahu, 2 hari lepas tu meninggal. Ni bukan saya nak ugut tuan-tuan, dah bukan nak ugut. Ni cerita pengalaman. Yang saya tidak mau pengalaman tu berulang malam ni. Tuan-tuan nak cuba try tengok malam ni. Tengok 2 hari nak jadi ikut mana. Tapi kalau boleh jangan dah. Saya nak main pula lepas ni nak tengok lagi muka tuan-tuan. Ni bukan ugut, nak cerita pengalaman. Atas tabung tu Pak Long, ada buletin yayasan, tuan-tuan bacalah. Kami ni yayasan ni tuan-tuan, kita bela budak-budak yang belajar Al-Quran, yang anak yatim, yang mana yang tak cukup duit belajar lah. Dalam masa yang sama kami ada asnaf yang kami bela anak-anak yatim, yang mak pak meninggal dia duduk dengan abang, kita bela dia. Mak pak meninggal duduk dengan tok wan, kita bela dia. Tuan-tuan bubuh lah, nak bagi zakat kan, nak bagi apa, pulang lah tuan-tuan. Dan saya nak abang jalan yang terbaik untuk tuan-tuan bersedekah. Nabi kata as-sa'ilu 'alal bar hadiyatun minallah. Kalau ada orang mai minta kebajikan depan kamu, jangan tolak, sebab itu hadiah daripada Allah untuk kamu. Malam ni hadiah Allah, siapa nak ambil, ambil. Dan atas tu ada buletin yayasan. Dalam buletin tu dia ada satu selawat saya letak dalam tu. Tuan-tuan pakat-pakat beramal, ambil lah buletin ni seorang satu.
Namanya salatul faraji, selawat melepaskan kesulitan. Bacalah selawat ni setiap kali lepas sembahyang. Tuan-tuan ada apa-apa kesulitan, kan dia kata ada satu pak cik tu. Dia kata elok Ustaz selawat ni. Saya kata awak banyak kesulitan. Dia kata bukan tu Ustaz, alat sulit tu pun ada sulit juga dia kata kan. Saya kata bacalah. Nak ambil buletin tu, raba-raba dalam poket, kena duit kertas tu cabut bubuh. Kalau jadi macam satu makmu di Pulau Pinang tak payah nak buat macam mana. Saya kata raba-raba dalam poket ada duit bubuh. Makmu tu dia raba-raba, dia main jumpa saya. Ustaz, makmu Pinang punya yang kepala tu, Ustaz, makmu duk raba-raba poket tak kena duit, duk kena telur dia kata. Yang tu tak payah apa makmu tak payah duk cabut telur tu pergi bubuh dalam tu, tak payah lah makmu. Buat macam mana poket pun tinggal Allah dan Rasul ya, tak ada apa dah kan. Yang tu pulang. Yang kedua dekat luar sana tuan-tuan, ada meja jualan yayasan saya ni bawa. Dua benda dekat meja jualan tu. Yang pertama ada produk saya punya yang kami buat untuk dana yayasan, iaitu produk Top Koko, TOP, Top, tolong orang pondok. Produk ni diasaskan oleh saya yang buat produk ni, saya yang ni apa semua untuk dana yayasan. Sambil-sambil kita collect donation orang ramai, sambil itu kita pun juga buat perniagaan untuk membantu yayasan ni. Sebab kami punya yayasan ni kena ada 100,000 setiap bulan. Mau tak ada penin. Mau tak ada penin tuan-tuan. Duk harap derma ni pun boleh lah bantu-bantu. Kan setengah derma, setengah ni ikhtiar kita lah. Top Koko ni minuman coklat macam Milo tu lah. Cuma yang ni coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. 5 dalam satu. Serta serbuk dia diterapi oleh ulama. Cuma beli jangan duk langkah. Baca tu selawat Pak Long. Orang tanya khasiat koko ni apa dia Ustaz? Yang pertama, dengar betul-betul, siapa minum insya-Allah hilang dahaga. Tak percaya try tengok. Yang kedua tuan-tuan, ada tak masalah anak yang degil? Ada Ustaz, beli bagi dia minum. Anak yang suka duk tidur dalam kelas, beli bagi dia minum. Anak yang otak lembab, beli bagi dia minum. Anak-anak yang tak mau dengar cakap, beli bagi dia minum. Harga dia berapa Ustaz? Sekilo 19, setengah kilo 10 ringgit, satu bungkus 20 secet harga 20 ringgit. Ustaz, duit tak bawa Ustaz, boleh berhutang Putrajaya punya pasal. Sebab saya dengan orang Putrajaya ni kasih dan sayang cukup tinggi lah. Walaupun tuan-tuan tak apa nak sayang kat saya. Boleh hutang tak malam ni Ustaz? Boleh hutang. Tapi syarat dalam hati ada niat nak bayar. Boleh? Clear Ustaz. Berhutang Ustaz kan? Tak. Berhutang duit kawan, pergi beli dekat kaunter tu, esok jumpa dia, bayar balik kat dia. Bukan berhutang saya. Ni kira saya ajak dah ni. Kan? Berhutang duit kawan. Mau tuan-tuan berhutang saya, tuan-tuan congek, kilang tutup lah. Kan? Berhutang duit kawan. Beli insya-Allah. Tuan-tuan, yang ni pun banyak jugalah yang saya duk promote. Kan? Jenis mereka buat ketegak pun tak tahu. 2 hari juga lepas tu. Jadi saya nak harap malam ni jangan duk berubah lah, jangan duk berulang lah kejadian tersebut. Nah belilah bagi dia minum. Anak-anak tuan-tuan seawal usia 2 tahun amalkanlah. Ada macam-macam tuan-tuan yang degil, alhamdulillah berubah. Tuan-tuan yang ada masalah-masalah misteri, penyakit misteri ni, sihir dan sebagainya, amalkan insya-Allah. Nak amalkan, belilah di luar sana. Anak-anak tuan-tuan seawal usia 2 tahun, anak-anak yang membesar, amalkanlah. Dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. 5 dalam 1. Harga tak sampai 20 ringgit lebih pun. Nah, dan yang kedua yang terakhir, dekat meja sana juga, saya nak ajak tuan-tuan untuk siapa yang dia rasa macam ni. Dia ni dengan Al-Quran dia tak berapa nak rapat lah. Makna hafal pun tak banyak. Tapi dia nak membantu golongan yang hafal Quran. Saya ada 20 orang pelajar tahfiz yang saya lah ni ada di kalangan mereka yang susah, saya tak mau ambil yuran. Saya tak mau ambil yuran yang susah. Jadi saya duk cari ibu dan ayah angkat untuk mereka. Tuan-tuan tak payah duk angkat mereka balik rumah, tak payah. Seorang mereka punya kos perjalanan, kos maintenance mereka seorang lebih kurang dalam 4 ke 500 ringgit seorang. Dengan yuran makan dan sebagainya. Di kalau tuan-tuan rasa saya ni niat Ustaz, saya duk dengar Nabi kata orang yang berdamping dengan Al-Quran, wa man ja'alahu imamahu qadahu ila jannah, yang jaga Quran, yang pelihara Quran, yang cukup baik dengan Quran, Quran akan bawa dia masuk dalam syurga. Saya nak jadi golongan tu Ustaz. Boleh tak saya nak taja Ustaz? Boleh. Berapa yang paling minimum Ustaz? 10 ringgit pun tak apa sebulan.
Saya nak buat macam mana Ustaz? Tuan-tuan pergi dekat staf saya, dia ada borang. Borang tu tuan-tuan isi, tuan-tuan tinggal. Dia ada 2 keping borang. Borang yang pertama tuan-tuan isi nama telefon, nombor akaun bank mana yang nak buat. Kan? Lepas tu apa nama, yang tak boleh ada 3-4 bank lah. Yang lain pada tu boleh. Yang tak boleh apa adalah 2-3 bank, Hong Leong, Pohkong apa semua tu boleh. Dah hak lain tu adalah 1-2 bank tu. Bank pun jarang-jarang dengar lah. Bank-bank hak jarang dengar tu tak boleh. Jadi yang mana bank? Ada Maybank, Bank Islam, RHB, Public, semua boleh buat yang tu. Buat nama akaun, berapa ringgit nak bagi? RM10 sebulan, sign. Borang yang kedua, sign saja. Tinggal tentu tuan-tuan tak payah pergi bank. Kami jaga, kami urus A to Z, tunggu pihak bank telefon tuan-tuan dia. RM10, RM20, RM30 tu pulang lah. Cuma saya kata kat tuan-tuan, khairul umur awsatuha. Amalan yang paling baik Nabi kata, jangan terlebih banyak, jangan terlebih kurang. Duduk tengah-tengah. Ustaz, saya nak bagi RM10, Alhamdulillah, sampai mati Ustaz. Alhamdulillah. Habis budak ni mai budak baru kita buat. Habis budak ni mai budak baru. Tuan-tuan ingat tak Nabi kata, ada golongan yang dia pipi ke akhirat terkejut tu, dia amalan aku banyak ni. Tak sedar apa yang kita buat. Fikir tengok tuan-tuan, kita daripada sudut semayang tak rajin, cukup 5 tu ya, hak sunat tak tambah. Puasa Isnin Khamis cerah masa depan, dia kata hak yang Ramadan tu pun mujak wajib. Mau sunat muakkad aku tak buat dah. Quran baru duk babi buta punya baca tu. Muqaddam ketiga. Ambillah orang yang hafal Quran. Peluang ni ada depan mata tuan-tuan malam ni. Siapa yang nak ambil silakan insya-Allah. Tuan-tuan dicukup sekali dulu. Seronok dengan tuan-tuan ni, kalau ikut masa nak bercakap lagi seronok bab ke-12 tak apa. Tapi masa tak mengizinkan. Insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita menjadi malam ni menjadi salah satu asbab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya berjanji dengan tuan-tuan, kalau di akhirat kelak saya duduk dalam syurga, saya tengok muka-muka tuan-tuan malam ni duduk luar, saya akan hulurkan tangan saya, tuan-tuan pegang, saya nak tarik tuan-tuan masuk dalam syurga. Seandainya tuan-tuan pula lepas masuk ke dalam, saya pula terlepas keluar. Masuk dalam syurga, tengok-tengok Ustaz Usam tak ada, tengok-tengok luar, hulurlah tangan, tariklah saya masuk. Boleh ke tak tuan-tuan? Boleh ke tak? InsyaAllah. Tapi saya punya hati duk kata berat, saya duk dalam, tuan-tuan duk luar. Tak apa, saya tolong tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk rasa risau. Saya tengok muka ni, nampak lagu geng Putrajaya malam tu. Hak yang tak marah lah, hak marah saya tak tolong lah. Hak tak marah tu insyaAllah saya tarik lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita lagi dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih kepada pihak penganjur malam ni, Saudara Izzat yang mengaturkan, yang telefon saya, yang aturkan program. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita, Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, dan Allah Ta'ala menyatukan hati-hati kita dengan kasih dan sayang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اشف عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء ما لا يكشف أحد غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.